Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala jaa Abu Musa ila Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu faqala السلام عليكم هذا عبد الله ابن قيس فلم يأذن له فقال السلام عليكم هذا أبو موسى السلام عليكم هذا الأشعري ثم انصرف فقال ردوا علي فجاء فقال عمر يا أبا موسى ما ردك كنا في شغل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع. قال عمر لتأتيني على هذا ببينة وإلا فعلت. فذهب أبو موسى. قال عمر إن وجد بينة تجدوه عند المنبر عشية وإن لم يجد بينة فلم تجدوه. فلما أن جاء بالعشي وجدوه. قال عمر يا أبا موسى ما تقول أقد وجدت؟ قال نعم أبي بن كعب. قال عمر عدل. قال يا أبا الطفيل ما يقول هذا؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك يا ابن الخطاب فلا تكونن عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر سبحان الله إنما سمعت شيئا فأحببت أن أتثبت أو كما قال. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, kata dia, satu hari dia datang ke rumah Sayyidina Umar al-Khattab radhiyallahu anhu. Bila Abu Musa sampai di depan rumah Sayyidina Umar, dia bagi salam, Assalamualaikum. Dia kata haza Abdullah ibn Qais.
Abu Musa al-Ash'ari dia nak cerita tentang satu adab yang diajar oleh Nabi SAW pada dia dan kepada kita semua. Dia kata satu hari dia pergi rumah Sayyidina Umar. Bila sampai di depan rumah Sayyidina Umar, adab dia bagi salam. Maka dia bagi salam, dia kata Assalamualaikum haza Abdullah ibn Qais. Itu nama betul dia. Nama Abu Musa al-Ash'ari ini ialah Abdullah bin Qais. Falam ya'zan lahu. Dia kata Sayyidina Umar tak jawab apa. Dia pergi depan pintu rumah bagi salam, tak ada respon. Bunyi jawab salam pun tak, kod nak main buka pintu pun tak, kod nak tengok kod tingkap pun tak ada apa. Faqala Assalamualaikum haza Abu Musa. Dia bagi salam kali kedua. Dia kata Assalamualaikum, saya ni Abu Musa. Itu gelaran dia. Tadi nama dia Abdullah bin Qais. Dia bagi salam kali kedua, dia sebut gelaran dia. Dia kata Assalamualaikum haza Abu Musa. Dia kata ni Abu Musa ni. Tak ada jawab juga, tak ada respon juga. Dia bagi salam kali ketiga, Assalamualaikum hadzal Ash'ari. Itu lagi satu gelaran dia. Kok abang Abdullah bin Qais, kok Umar tak ketahuan siapa ke, kok abang kata Abu Musa, kok dia ingat Abu Musa ada ramai ke, dia sebut lagi sekali Assalamualaikum hadza al-Ash'ari. Jadi Abu Musa al-Ash'ari dia ya. 3 kali bagi salam, 3 kali abang siapa yang main ni, 3 kali tak ada respon. Macam tu. Thumman sarafah, dia pun dah 3 kali bagi salam, tak ada respon daripada tuan rumah, dia nak balik. Faqala Umar ruddu alayya. Bila dia pusing nak balik, Umar keluar mai, Umar kata ke orang ramai ni, ruddu alayya, panggil dia mai balik dekat aku. Ruddu alayya, tolong saya apa pergi panggil dia mai balik dekat aku, Umar kata. Faja'ah, dia pun patah balik mai di rumah Sayyidina Umar al-Khattab. Faqala Umar, ya Aba Musa, ma raddak. Sayyidina Umar kata dekat dia, wahai Aba Musa, apa hal yang hang balik ni? Tunggulah sat, dia kata. Kunna fi syughlin, kami tengah duk sibuk di dalam tadi. Jadi bagi salam sekali tak ada respon, 2 kali tak ada, 3 kali balik. Nanti sat, dia kata jangan kalut macam tu, bagi time lah kami tahu apa hal di dalam. Nak keluar mai, dia kata janganlah buat kalut macam tu. Kunna fi syughlin, kami kalut sikit tadi di dalam. Qala, kata Abu Musa, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-istizanu thalath. Ini yang special sahabat-sahabat Nabi ni. Dia buat apa pun dia ada sandaran kepada pesan Nabi. Cantik. Kita kena macam tu lah. Kita apa pun kita nak buat, biar benda yang kita buat tu ada hadis. Siapa tak boleh kata apa kat kita? Kalau orang kata apa pun kat kita, kita betul. Pasal apa? Pasal kita buat ada sandaran hadis. Apabila Umar kata dekat dia, Abu Musa, awak yang hang kalut sangat, baru 3 kali bagi salam dah balik, dah tunggu saat, kami sibuk tadi di dalam. Dia jawab balik tu, dia kata apa? Dia kata, aku dengar Nabi SAW ada bersabda, Nabi kata al-istizan, minta izin 3 kali, dia kata. Fa in uzina lak, Nabi kata kalau diberi izin kepada kamu, lak, abuan hang lah, hang boleh masuk rumah dia. Wa illa farja, Nabi kata kalau dah 3 kali bagi salam tak ada izin daripada tuan rumah, farja, balik. Maka apa yang aku buat tadi, Abu Musa kata, ikut lagu Nabi suruh. Nabi suruh kalau pergi rumah orang bagi salam takat 3 kali. Kalau 3 kali tak ada respon, balik. Maka aku buat macam Nabi suruh, dia kata. Qala Umar, la ta'tiyanni ala haza bibayyinah wa illa fa'altu. Oh, Umar pula cengih. Sayyidina Umar al-Khattab kata dekat dia, la ta'tiyanni ala bayyinah. Sayyidina Umar kata, aku tak nak dengar lagi benda ni.
Aku tak pernah dengar lagi hadis yang Nabi kata kalau pergi rumah orang minta izin takat 3 kali. Kalau 3 kali tak ada jawapan balik. Benda ni aku tak pernah dengar. Sayyidina Umar kata. Maka oleh kerana itu la ta'tiyanni ala bayyinah. Buat mai bukti dekat aku. Kata Nabi ada kata macam ni. Ini lagi satu tuan-tuan. Kita kena pegang. Para sahabat Nabi, mereka pegang kepada pesan Nabi. Apa yang hang buat ni, kalau hang kata Nabi kata, apa bukti dia? Mana hadis dia? Siapa dengar selain daripada hang? Siapa lagi yang dengar Nabi kata macam tu? Maka Umar kata dekat Abu Musa, la ta'tiyanni ala bayyinah. Wa mai bukti dekat aku. Wa illa fa'altu. Kalau hang tak boleh bawa mai bukti dekat aku ambil tindakan dekat hang. Pada masa tu, Sayyidina Umar Al-Khattab adalah khalifah yang memerintah. Sahabat-sahabat dia tak suka orang mempergunakan nama Nabi. Kalau Nabi tak kata, pergi kata Nabi kata. Sahabat tak boleh benda ni. Ataupun Nabi kata, kita pergi nafikan kata itu Nabi kata. Sahabat tak boleh benda ni. Sahabat Nabi, prinsip dia, Nabi kata, Nabi kata. Kalau Nabi tak kata, jangan kata Nabi kata. Maka Umar Al-Khattab, apabila Abu Musa kata, Nabi yang suruh macam ni, kita pergi rumah orang minta izin takat 3 kali. 3 kali bagi salam, tak ada siapa jawab apa balik. Umar kata, aku tak nak dengar benda ni. Hang buat mai bukti dekat aku. Kalau tak ada bukti, aku ambil tindakan dekat hang. Fadhahaba Abu Musa. Abu Musa pun pilah. Qala Umar, in wajada bayyinatan tajiduhu 'inda al-minbar 'ashiyah. Umar Al-Khattab kata, kalau sekiranya Abu Musa ni ada bukti yang aku minta, petang ni kita jumpa. Dia dengan kita jumpa di membar masjid. Dia kata. Wih, dia serius. Dia bukan main-main. Sayyidina Umar serius benda ni. Dia tak suka kalau sekiranya satu orang pergi dakwa kata Nabi kata, sedangkan tidak ada hadis. Umar tak boleh terima benda ni. Maka Umar kata kepada orang ada ni, dia kata kalau sekiranya Abu Musa ada bukti, petang ni kita jumpa dia di depan minbar ini. Dia kata. Wa in lam yajid bayyinah falam tajiduhu. Kalau sekiranya dia gagal membawa bukti, petang ni kita tak jumpa dia. Fahamlah kata dia, mereka kata sedangkan hadis tidak ada. Falamma an jaa bil ashi wajaduhu. Petang tengok-tengok Abu Musa ada dekat mimbar. Sahabat Nabi. Abu Musa pun bukan kecil orang. Dia tak kata kalau Nabi tak kata. Bila Umar cabar dia macam tu, dia pergi cari saksi. Siapa lagi yang ada dengar hadis seumpama tu selain daripada dia? Petang, dia sampai dekat dengan mimbar yang dijanjikan oleh Umar Al-Khattab. Faqala Umar kata dekat dia, ya Aba Musa, ma taqul? Umar kata dekat dia, wahai Aba Musa, okey lah nak kata apa? Qad wajadta, adakah hang sudah dapat saksi ke, bukti ke yang mengatakan benda yang hang kata tadi Nabi kata? Qala na'am. Abu Musa Al-Ash'ari kata, ya, saya ada bukti, saya ada saksi. Ubay bin Ka'ab. Dia kata saksi saya ialah sahabat kita, Ubay bin Ka'ab. Dia kata. Dia buat mai Ubay bin Ka'ab juga satu sahabat besar. Dia buat mai satu sahabat lain, Ubay bin Ka'ab. Dia kata ini dia saksi saya, Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab. Qala Umar. Umar bila tengok Ubay, dia kata adlun. Oh, dia kata ini orang okey. Ini orang yang adil. Ini orang bagus. Ini orang baik. Ini orang kalau dia jadi saksi, saksi dia diterima. Umar kata adlun. Dia orang adil. Qala Umar, ya Abat Tufail, ma yaqulu haza? Umar tanya pula kepada Ubay bin Ka'ab. Ataupun kunyah dia Abu Tufail. Gelaran dia Abu Tufail. Umar kata dekat dia, wahai Abu Tufail, betulkah apa yang kami duk bincang ni hang ada dengar daripada Nabi? Qala Ubay, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu zalik. Ubay kata, ya, saya sendiri dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kata macam tu. Kemudian Ubay kata dekat Sayyidina Umar, dia kata, ya ibn al-Khattab, fala takunanna azaban ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Ubay sekali dengan pesan kepada Sayyidina Umar. Dia kata, wahai Umar, dia kata, janganlah kamu sekali-kali nak hukum sahabat-sahabat Nabi sesuka hati kamu. Itu dia tuan-tuan. Khalifah masa tu, orang boleh tegur. Dia tegur balik kepada Sayyidina Umar Al-Khattab ni, dia kata, ya benar Al-Khattab, wahai Umar, dia kata, jangan hang sewenang-wenangnya, suka hati hang nak menghukum, nak mendera mana-mana sahabat Nabi SAW. Umar bila dengar kena warning macam tu, qala Umar, subhanallah. Umar kata, maha suci Allah, innama sami'tu syai'an, sesungguhnya hari ini aku belajar satu benda daripada hampa. Khalifah zaman tu kena tegur macam tu, tak marah, kata pula subhanallah. Dia kata, hari ini aku belajar daripada hampa. Dia kata, hari ini hadis yang aku tak dengar, hampa dengar, hampa bagi tahu dekat aku, satu ilmu aku tambah hari ini. Umar kata, fa ahbabtu an atasabbat, aku bukan nak hukum dia suka hati, cuma aku nak mensabitkan apa yang disebut oleh dia, kata itu hadis daripada Nabi, maka aku minta dia cari bukti, dan hari ini aku sudah dapat bukti, tambah satu ilmu pada aku. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pengajaran daripada hadis itu yang pertama, adab bertamu. Satu, kita nak jadi tamu, nak jadi tetamu kepada orang, adab dia apa dia? Bagi salam 3 kali. 3 kali tak ada jawapan, balik. Pasal apa? Faham kata dia tak bersedia menerima kita. Kita tak tahu dalam rumah orang ni apa cerita, kita tak tahu. Suami isteri baru sudah bergaduh ke apa ke, kita pergi, time tak kena. Time tak kena. Dia baru sudah bergaduh dengan bini dia, tengah duk bergaduh dengan bini dia, kita pergi, dia tak ada mood nak terima kita sebagai tetamu. 3 kali bagi salam, tak ada nampak respon apa, balik. Itu adab. Yang kedua, menerima teguran walaupun kita orang besar. Menerima teguran. Orang besar ni tuan-tuan jangan terus nampak kata menteri. Kita sebagai ketua dalam rumah tangga, kita orang besar. Kalau bini tegur, patut-patut benda dia tegur tu betul, dengar. Kalau anak dia tegur melalui mak dia habaq kat kita. Kalau benda hak anak habaq tu betul ke dia, memang kita silap, dengar. Menerima teguran walaupun kita orang besar. Yang ketiga, pengajaran yang boleh kita ambil ialah takutlah kepada Allah. Umar Al-Khattab, waktu dia menjadi khalifah, dia pula terkenal satu orang yang garang, cengeng. Takut kepada Allah tak hilang daripada hati dia. Apabila dia tahu kata benda yang orang tu cakap tu benar, dia terima itu sebagai kebenaran, bahkan dia kata itu tambahan ilmu untuk dia. Dan yang keempat, selidik dulu apa-apa maklumat yang diterima, macam Sayyidina Umar buat. Orang bagi tahu dekat dia satu maklumat, dia counter check, dia check balik, betulkah yang hang kata ni hadis? Terbukti kata hadis, terima dia sebagai perintah Nabi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan kita dapat yang tibah daripada mukadimah yang kita baca tadi, insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 13. Muka surat 136. Muka surat 136, kita masuk bab ma jaa fil khiyanati wal ghash. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan tentang belot dan juga tipu. Al-khiyanah maknanya kianat. Kita kata kianat. Kianat ni maknanya belot. Al-ghash makna dia tipu. Kalau penipu dia kata ghashash. Penipu ni Arab panggil ghashash. Penipu. Sebab yang akan kita tengok pada malam ni ialah nak cerita tentang Islam tak suka kepada orang yang suka kianat kepada amanah orang, dan Islam tak suka kepada penipu. Ketahuilah saudaraku, khianat dan belot dan tipu itu pekerjaan jahat, dia kata. Ini Bahrul Mazi ni dia punya uslub bahasa dia cukup simple. Dia tak ada kona-kona bagi orang pening, dia habaq direct. Dia kata apa? Khianat dan tipu ini kerja jahat. Orang dengar faham terus.
Kerana apabila engkau pertaruhkan alat pekakeh kepada satu orang misalnya, tiba-tiba dipakainya alat itu dan rosak dia, kemudian datang kamu ambil dengan tiada tahu akan rosaknya, melainkan pada waktu kamu nak memakainya, maka kamu tiada tahu apa sebab rosak alat itu. Adakah dengan sebab orang yang tempat kamu taruh itu, ataupun dengan sebab lainnya. Dan orang yang tempat kamu taruh itu pun tidak mengkhabarkan dia kepada kamu. Apatah lagi bila ditanya, tiada ia mengaku. Ini kianat. Kita pergi simpan satu benda dekat dia, kita simpan. Dia guna benda tu tanpa minta izin kat kita. Dia guna, rosak. Rosak, tak beritahu kat kita. Bila kita balik esok, kita ambil balik barang kita. Kita ambil, kita tak guna, kita tak tahu. Bila hari kita guna, kita tahu kata rosak. Bila rosak tu, kita tak tahu rosak ni kawan yang simpan hari tu buat bagi rosak ke, ataupun kita tak tahu. Tapi kita tanya dia, masa aku tinggal hari tu ni, ada hang guna ke barang ni? Dia kata tak. Kata pasal apa? Tak tahu rosak. Oh, dia kata tak tahu. Padahal dia yang bagi rosak. Contoh, kita nak pergi haji, kita pergi tinggal kereta kat dia. Contoh bagi nampak terang, kita nak pergi haji, kereta kita tak nak siapa dah, dia beradik, dia lah seorang, pergi tinggal kat dia. Ni, tinggal kereta ni, hang pagi-pagi start enjin bagi hangat lah. Dia kata okey. Sana naik kapal terbang, sini naik kereta. Sana naik kapal terbang, sini pun naik kereta, habis pusing sampai Melaka, sampai Johor Bahru, pusing apa semua sampai Hulu Melaka. Hulu Melaka, bukan Hulu Selangor. Kan? Pergi habis semua, pusing habis semua, dalam pada duk guna tu, signal patah. Misalnya, signal sudah patah. Dia buh balik, dia buh selotip apa semua, nampak macam ada batang tu semua elok, tak ada apa. Kita balik haji mai, nak pergi ambil kereta, dia pun bagi kunci. Kita pun ambil, gostan, masuk balik rumah kita, tak jauh daripada rumah dia. Tak tahu cerita. Balik tu dengan duk batuk, dengan demam sikit, balik haji. Seminggu lepas itulah baru nak start kereta tu, nak jalan. Keluar atas jalan, nak masuk, buh-buh signal, jatuh atas lantai tu. Jatuh atas lantai. Hai, awak jadi lagu ni. Kita tak tahu cerita. Kan? Dia bubuh gam kayu ke apakah, bagi lekat sikit aja, kita pun tak tahu cerita. Buh-buh signal atas lantai. Kita pergi tanya, dia balik, hang ada buat apa-apa ke kereta? Dia kata tak buat apa, hang tak tang tu lah sampai hang balik. Ini al-khianah. Dia kata kianat. Dia bagi patah. Apa salahnya kalau abang ni hang tinggal itu, aku naik juga lah saat kereta hang ni patah pula signal tu, tak apalah, hang pergi repair, berapa duit kena aku bayar. Cantik kau apa duit pun, tapi tak mengaku. Pasal apa? Al-khianah. Benda ni berlaku dalam masyarakat. Maka kerana tu Nabi SAW pesan benda ni jangan sampai jadi. Dia kata, maka bernamalah orang tempat taruh itu membuat khianat dan membuat belot dan menipu dan mendatangkan mudarat kepada kamu. Dia buat mudarat dekat kita. Maka orang yang mendatangkan mudarat ke atas saudaranya yang Islam, sama ada laki-laki ataupun perempuan, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan membalas mudarat ke atasnya. Tu dia. Siapa buat naya orang, satu hari dia kena naya. Siapa buat mudarat orang, satu hari dia kena mudarat. Macam kita kata hari ni, kita ada rentua, kita buat tahanan ke mak pak kita, satu hari anak kita buat kita, dia macam tu aja. Dia macam tu aja. Macam mana kita buat bagi mak pak kita makan hati, macam itulah anak kita buat kita makan hati esok ni. Dia macam tu aja, pusingan dia macam tu aja. Orang putih dia kata vicious circle, satu bulatan yang kejam. Dia kata kita buat jahat tu main kita, tak boleh lari mana-mana. Hari ni kita buat naya orang, esok orang buat naya kita, tak ada pun buat naya anak kita. Hari ni kita duduk pada satu jawatan, kita boleh duduk buat naya orang. Tengok dia ni, tukang dia ni lepas pergi Sarawak sana. Tengok dia ni, tukang dia ni lepas pergi mana, Hulu mana. Tolak Hulu saja malam ni. Tukang. Kita duduk pada kuasa, kita sedap buat korang. Satu hari, orang lain duduk di bangku kita duduk tu, kita pencen, orang lain duduk bangku kita duduk tu, anak cucu kita kena. Masa anak cucu kita kena tukang tu, masa tu kita nak marah korang. Kita terlupa, dulu masa kita duduk bangku tu, kita buat korang.
Ini yang agama nak bagi tahu. Maka dia kata apa? Tersebut di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dengan kata dia an Abi Sirmah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man darra Allahu bihi. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya masyhur dengan nama Abi Sirmah radhiyallahu anhu. Kata dia bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memberi mudarat kepada saudaranya, nescaya Allah akan balas mudarat ke atasnya dengan sebabnya. Nabi kata, buat jahat ke orang, esok dia akan kena balik jahat tu, kena ke atas diri dia atau keluarga dia. Baik, dia kata khianat dan belot itu misalnya bagaimana? Dia kata, bermula misal khianat dan juga belot itu ada banyak. Dia kata, setengah daripadanya apabila satu orang simpan barang yang elok kepada engkau, kemudian engkau tukar akan dia dengan barang buruk ataupun dengan barang lama, dan tiada kamu mengaku menukarnya pada waktu tuannya menuntutnya, maka engkau buat belot dan buat khianat kepada dia. Susah ini, contoh ni susah. Kita buat contoh senang. Apa dia tuan-tuan? Tuan-tuan mai pakai kasut buruk, balik lagi kasut baru. Khianat lah. Khianat lah. Kita mai tadi, main masjid tadi kita pakai kasut buruk, balik sekali baru. Maknanya apa? Maknanya kawan hak mai kasut baru balik kasut buruk. Maknanya ada seorang kena naya dengan kita malam ni. Ada seorang kena naya dengan kita malam ni, kita sudah buat khianat ke dia. Tak boleh macam tu, dia kata. Dan apabila seseorang minta tolong belikan padamu makanan misalnya, tiba-tiba kamu ambil makan di jalan. Ini satu lagi. Dia kata, dengar kata perlih lah musim harum manis kata. Dia kata lagu tu. Tolong beli 5 kilo oleh mai. Boleh. Dia kata, 2 biji jalan dah. 2 biji kupas makan dah. Mai hantar, kurang 2 biji. Kita hak kirim ni takkanlah sampai-sampai nak timbang balik, nak tengok cukup. Kita tak buat macam tu. 2 biji dia dah jalan dah. Tak abang, tak apa. Dia kira, suruh aku, takkan aku tak ada cah apa kat dia. Dia sendiri ingat, dia sendiri buat. Dia khianat kepada orang ni. Dia kata. Baik, dia kata, dan tiada kamu minta halalkan pada tuannya. Dah makan, kut-kut nak minta halal. Tak, dia kira ni upah aku tolong beli ya. Dia tak minta pun. Dia sendiri buat hukum. Baik. Dia kata, maka bernamalah engkau belot, engkau pencuri dan engkau pengkhianat. Dan apabila seseorang itu minta beli padamu barang seharga 10 kupang dia dah, RM1 lah. 10 kupang dia dah. Satu orang minta beli barang harga RM1. Tiba-tiba engkau beli barang seharga 8 kupang. Dan 2 kupang masuk poket engkau. Ada juga lagu tu. Dia ambil 2 kupang. Dia abang kata RM1. Padahal dia pergi beli sana tu 8 kupang aja. Dia abang ke kau ni RM1. Banyak tak dalam masyarakat kita ada buat begitu? Banyak tuan. Ni haduk jadi broker ni semua kerja ni ya. Haduk jadi broker ni. Ada kawan nak jual kereta, dia pergi sembang, nak jual apa? Nak jual 25,000. Okey, dia pergi abang kat kawan nak beli 30. Kawan nak jual dengan kawan nak beli tak jumpa, duk jumpa dia ya. Berapa? 25, sana dia abang 30. 5 dia sapu kat dia. Dia boleh buat bagi benda tu jadi halal. Dia buat macam mana? Dia beli dulu. Nak jual berapa? 25,000. Akad jual beli. Ni saya beli kereta 25,000. Bagi kat dia. Saat lagi pergi dekat kawan tu, aku jual kereta ni dekat hang 30,000. Perpindahan milik sudah berlaku. Dia beli dah daripada kawan tadi. Milik dah pindah mai ke dia. Dia pergi jual pula kawan ni, dia pindah pula milik dekat kawan ni. Dia satu orang yang telah menyempurnakan milik terhadap barang tu. Tak apa. Broker tak ukur duit. Dia elok ya. Sana 25, sini abang 30. Duit lari. Sambil nak lintah api tu 5,000 masuk poket dia. Maka itu perbuatan salah di sisi agama. Sama macam kes beli barang RM1, dia pergi beli 8 kupang, dia balas kat dia 2 kupang. Maka bernamalah kamu itu khianat dan belot. Dan apabila engkau ceraikan isterimu, ni contoh yang lain pula. Kamu ceraikan isteri kamu, maka engkau ceraikan dia dengan talak 1. Apabila datang kira-kira hampir iddahnya nak habis, maka kamu rujuk dia balik. Kemudian kamu cerai dia pula. Jahat. Pada zaman Nabi SAW,
Suami isteri. Laki ni tak marah apa dekat bini dia, dia buat macam yang disebut dalam kitab ni. Dia buat macam tu. Dia kata dekat bini dia, dia kata, hang jangan lawan aku. Dia kata, aku boleh buat hang ni bagi jadi susah. Hang tak jadi bini aku, dan hang tak akan kena cerai daripada aku. Bini dia tanya dia, bini dia kata, ni macam mana? Saya bini abang pun tak jadi, tapi cerai pun tak, ni kira macam mana? Apa dia buat? Dia ceraikan bini dia. Bila dekat nak habis iddah, dia rojok. Bila dia rojok, dia cerai balik. Bila dekat nak habis iddah, dia rojok. Bila dia rojok, dia cerai balik. Bila dekat nak habis iddah, dia rojok. Bini pergi jumpa Nabi SAW. Bini ni kata, ya Rasulullah, apa nak jadi dengan saya ni? Suami saya sudah buat dekat saya macam ni. Allah Subhanahu Wa Taala buat turun ayat 229 surah Al-Baqarah, At-Talaq marratani. Baru turun cerita ni. At-Talaq, talak itu marratani, 2 kali aja. 3 kali sudah tak boleh talak dah. Dia sudah jadi talak bain. Habis. Talak raj'i 1, 2 saja. Kalau dia nak buat naya bini dia sekali, dia cerai, dia tunggu nak habis iddah, dia rojok. Dia cerai balik, tunggu nak habis iddah, dia rojok. Kalau dia cerai lagi sekali, habislah. Dia tak boleh buat apa dah. Islam mempertahankan hak orang perempuan daripada kena naya dalam kes-kes yang seumpama ini. Ada berlaku tuan-tuan benda-benda macam ni. Dia nak buat tahanan bini. Umar Al-Khattab pernah sekali dalam satu hadis riwayat daripada Abdullah bin Dinar, dia cerita Sidina Umar Al-Khattab, dia duduk berjalan malam-malam. Umar ni cerita dia macam tu aja. Dia jadi khalifah, dia tak duduk di rumah. Dia jadi khalifah, dia ada di mana-mana. Berjalan dalam kawasan-kawasan kampung, dalam kawasan-kawasan rumah kediaman, dia berjalan. Siang dia berjalan, malam dia berjalan. Dia jalan-jalan, dia lintas satu rumah. Satu perempuan, tuan rumah tu duduk macam duduk bersyair dalam rumah dia. Dia kata, tatawala hadzal lail waswadda janibuh. Perempuan ni duduk cakap, Umar duduk dengar. Wa arraqani an la khalila ula'ibuh. Dia kata, fa wallahi laula Allahu anni uraqibuh la jarraka min hadzal sarir jawanibuh. Perempuan ni dia syair macam tu. Umar dengar tersirap darah dia. Perempuan ni duduk dalam rumah dia, dia duduk syair, dia kata tatawala hadzal lail. Dia kata, oh, dia kata panjang sungguhlah malam ni. Malam ni terasa panjang, dia kata. Waswadda janibuh. Alam sekeliling semua dah gelap-gelemat dah, dia kata. Wa arraqani an la khalila ula'ibuh. Perempuan ni kata, sedangkan aku tak boleh tidur, dia kata. Malam ni terasa panjang, aku tak boleh tidur. Pasal apa? La khalila ula'ibuh. Kerana tak ada kawan nak buat main sebelum tidur, dia kata. Tak ada suami. Fa wallahi laula Allahu anni uraqibuh. Perempuan ni kata apa? Demi Allah, kalau tidak kerana aku takut kepada Allah, la jarraka min hadzal sarir jawanibuh. Katil aku tu akan bergoncang kiri kanan dengan laki-laki lain, dia kata. Umar Al-Khattab khalifah, dia lalu tepi rumah, dengar perempuan ni duk mengeluh macam tu. Dia kata malam bagi dia terasa sangat panjang. Pasal apa? Pasal tak ada teman tidur. Kalau tidak kerana takut kepada Allah, dia dah jemput jantan lain mai tidur atas katil ni, dia kata. Umar Al-Khattab cek tengok siapa dia suami perempuan ni. Rupa-rupanya dia salah seorang tentera yang keluar pergi berperang atas arahan Sayyidina Umar. Umar rasa bersalah. Balik ke rumah, dia tanya anak dia Hafsah. Umar tanya kepada Hafsah, dia kata, wahai Hafsah, berapa lama isteri boleh sabar tidak ada suami? Berapa lama kamu perempuan, kamu ada suami? Berapa lama orang perempuan yang dah kahwin boleh sabar suami tak buat apa kat dia? Hafsah kata, bagi saya antara 4 ke 6 bulan, dia kata. Hafsah kata, Umar terus buat satu polisi dalam pemerintahan dia. Tentera yang dihantar keluar ke medan perang tidak boleh lebih daripada 4 bulan. Mesti kena balik kepada keluarga. Ini tuan-tuan.
Ini benda-benda macam ni. Kalau tidak, kita juga masuk dalam kumpulan apa? Buat naya ke orang. Kalau tidak, kita masuk dalam kumpulan buat naya ke orang. Kita mendera batin dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini dia kata, tak boleh kita buat naya kepada perempuan, kepada isteri macam ni. Tak boleh, dia kata. Maka bernamalah engkau itu belot dan khianat. Dan banyak misal kalau nak bawa lagi. Dan sekalian perbuatan itu haram semuanya. Dan diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala bala ke atas orang yang buat khianat dan buat belot di dalam dunia ini. Dan seksa di hari akhirat esok. Sabda Nabi SAW, وَمَنْ syaqallahu alaih. Dan barang siapa menyusahkan saudara dia dengan apa kesusahan, dengan apa kesempitan, dengan apa kesakitan, nescaya Tuhan akan balas susah, Tuhan akan balas sempit, dan Tuhan akan balas sakit kepadanya. Itu dia. Siapa juga kalau buat bagi susah saudara dia, dia saja buat bagi susah saudara dia, Allah akan bagi dia susah. Dia buat bagi saudara dia hidup dalam sempit, Allah akan sempitkan hidup dia. Apa dia buat ke orang, Allah akan balas balik kepada dia. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi gharib. Masalah menyusahkan dan menyempitkan saudara ni macam mana, dia kata. Kata dia banyak misal yang kata menyusah dan menyempitkan saudara. Satu daripadanya, apabila kamu pergi ziarah saudara kamu yang segan dia kepadamu. Contoh dia kata, kita pergi ziarah rumah satu orang yang dia ni segan ke kita, dia ni malu dengan kita, dia hormat kita, maka engkau pun berkehendak kepadanya seperti engkau kata kepadanya, aku mai ni sekali sekala saja kepadamu, tidakkah boleh kamu jamu kepada aku masak yang sedap-sedap? Ni jenis macam ni. Ada orang jenis macam ni. Dia jenis apa nak kata apa tu, jenis mulut hebiak. Dia melawak kasang. Dia bukan ada apa, dia melawak kasang. Dia pergi rumah adik dia di mana tu, dia pergi sampai-sampai lah, dia kata aku main rumah hang setahun berapa kali. Dia kata aku main rumah hang ni lama, hang duduk rumah ni berapa kali aku main. Dia tanya adik dia. Adik dia, abang tak nak main lah ni, baru sekali main. Aku baru main sekali ni, hang jamu kat aku macam ni ya. Dia kata, dia jenis lagu tu. Dia jenis muka tak malu kan. Tapi bagi dia itu mesra. Dia mesra tu, dia dengan adik dia mesra. Tapi adik ni hormat dia, dia abang sulung. Adik ni hormat, jadi dia cakap tu melawak, adik ambil serius. Jadi secara tak langsung dia bagi susah adik dia. Dia kata leceh, kalau aku tahu nak layan aku lagu ni, aku tak main rumah dia lah. Adik tu berasa cucuk sampai tulang hitam. Dah tak ada pun buat lagu-lagu ketam ke apa ke. Dia kata dia fikir tu kan, tak ada pun buat lagu-lagu ketam apa, hang pakai termenung goreng aja. Dia kata betuah adik seorang dia kata lagu tu. Kata-kata dia tu memberi sempit kepada dada adik dia. Adik ni berasa bersalah, berasa silap, berasa ini yang dia nak beritahu ni. Aku mau anu, buatlah aku itu ini dan sebagainya, carikan aku itu ini. Dia mula duk karang panjang. Ini dia kata hang duduk kawasan ni hang duduk belah Gerik ni, data Gerik. Hang duduk belah Gerik ni takkan tak boleh tangkap rusa bawang sekok. Dia kata buat sup apa ke dekat aku. Ni aku duduk di kampung, duduk dengar mereka duduk cerita kalau mai belah Gerik ni memang makan rusa. Aku ingat aku boleh makan di rumah hang. Dia kata adik ni lah makan hati macam anak-anak makan rumah. Duk kena ni ayat abang dia ni. Pada kira-kiranya keberatan ke atas yang kena ziarah itu untuk menghadirkannya. Adik ni susah lah. Dia kata aku ingat aku nak pergi cari udang-udang galah di Tasik Banding tu kah. Dia kata dia fikir tu. Aku ingat ada lah ikan-ikan bakang apa nu. Dia duk sebut yang tu. Adik ni itu aja yang dia boleh jamu pun dia pun susah sikit ni, ekonomi pun tak apa cantik. Dia kata buat abang kata dulu. Dan jadi susah serta sempit hati adik itu. Maka perbuatanmu ke atas saudaramu yang demikian itu membawa kepada haram. Dia kata kalau sampai dia ni jadi makan hati, jadi rasa bersalah, jadi rasa kita dah buat satu benda haram. Pasal apa? Kita bagi susah dia. Kerana meliarkan hatinya daripada berjinak mesra denganmu. Dia dandan jadi tak elok dah dia dengan kita. Dan membawa marah dia dalam hatinya.
walaupun tidak zahir sekalipun. Walaupun dia tak tunjuk dia marah ke abang dia, tapi dia terasa sungguh dengan cakap-cakap abang dia ke dia tu. Ini agama dia tak mau. Benda-benda macam ni agama tak mau bagi jadi. Masalah dia kata menipu daya dan menghelat orang mukmin itu berdosa, dia kata. Dalil hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, kata dia an Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mal'un man darra mu'minan aw makara bih. Diriwayatkan daripada seorang daripada khalifah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lagi mentua dan sahabat yang sangat rapat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kata dia, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kena laknat orang yang mendatangkan mudarat ke atas satu orang, ataupun membuat tipu, membuat helah ke atas seseorang. Sini Abu Bakar kata Nabi ada sebut, siapa yang buat susah kepada orang mukmin, dia dilaknat oleh Allah. Laknat ni apa tuan-tuan? Habis. Laknat ni kira terpelanting jauh daripada rahmat belah kesian Tuhan. Itu laknat. 24 ke 27 hari bulan Mac lepas, dalam harian Metro, tuan-tuan ada baca? Menteri Hal Ehwal Agama Brunei, Menteri Hal Ehwal Agama Brunei, dia menolak permintaan ahli parlimen bangsa Cina di Brunei yang minta supaya kerajaan Brunei mengadakan satu tempat khas untuk orang-orang bukan Islam, untuk pelancong-pelancong dan juga orang bukan Islam yang melancong ke Brunei. Dia ada tempat khas untuk dia nak minum arak. Menteri Hal Ehwal Agama Brunei ni, dia jawab apa? Dia kata permohonan itu tidak diluluskan atas satu alasan saja. Apa dia? Alasan dia kata Brunei tak mau kena laknat Allah. Tuan-tuan, bila menteri kita nak cakap lagu tu? Cantik dia bagi. Cantik. Kita tidak akan meluluskan, dia kata, permohonan untuk adakan satu tempat khas kepada non-Muslim, kepada orang bukan Islam nak minum arak. Kita tak akan adakan tempat khas ni, dia kata. Pasal apa? Satu aja alasan dia bagi. Pasal kita tak mau Brunei kena laknat Allah, dia kata. Saya duk cari kalau ada email dia, saya nak hantar tahniah kat dia. Syok tuan-tuan apabila orang Islam boleh bercakap macam tu. Dia bangga dengan Islam dia. Bangga dia dengan Islam dia. Kita tak mau kita ni sampai ke tahap nak kata jual agama ke, nak kata gadai agama ke, nak kata tolak ansur sampai teruk-teruk dalam hal agama kerana nak ambil hati. Tak mau macam tu. Islam huwal Islam. Islam. Kita tak mau Islam ni sampai ke tahap macam nak lelong Islam ni kerana nak ambil hati orang. Tak mau macam tu, tak mau. Islam ada harga dia. Dan dialah satu-satunya agama yang Allah terima. Inna dina indallahil Islam. Tuhan kata agama satu aja yang aku terima, Islam. Malah Islam dia ada harga dia, dan harga Islam tidak boleh dibeli dengan berapa banyak duit sekalipun. Ini prinsip ni kena ada dalam orang yang menjadi pemimpin. Islam ada harga dia. Dan dialah satu-satunya agama yang Allah terima. Inna dina indallahil Islam. Tuhan kata agama satu aja yang aku terima, Islam. Malah Islam dia ada harga dia, dan harga Islam tidak boleh dibeli dengan berapa banyak duit sekalipun. Ini prinsip ni kena ada dalam orang yang menjadi pemimpin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Keluar kecil aja dalam harian Metro tu. Kecil aja. Saya tengok kecil, saya potong simpan tuan-tuan. Syok. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini Islam dia menekankan hal-hal yang seperti ini. Baik, masalah dia kita menipu daya dan menghelat yang haram itu macam mana? Kata dia banyak misal menipu daya dan menghelat itu. Setengah daripadanya barang yang elok dicampur dengan barang busuk. Kemudian dijual akan dia, didedahkan pada orang, dinampakkan kepada orang yang elok. Dan
orang yang baru dan barang yang baru diletak di luar. Ni macam orang duk jual. Dia duk jual kan, dia jual muktan, dia jual buah muktan, dia jual rambutan, dia buah di luar tu cukup cantik, hak dalam jumpa punca. Kita main kita kata nak rasa satu boleh je lah, rasa. Memang rasa tu lekang elok, dengan lekang, dengan manis, dengan oi. Nak ubah haji dia panggil kat kita. Haji nak ubah haji, kita kata buah elok bagi 2 kilo. Dia kaut kat bawah. Dia kaut kat bawah, belah atas tu dia tabung air elok tu balik. Adalah elok lah 10 biji. Ada dah ramai bawah tu kena. Naik kereta kupai hak mula tu makan sedap betul buah ni. Pi tak ada 5 kilo jumpa kat bawah. Tak ada 5 kilo pi kena biji mata pun berimpun tengah dua-dua. Oi, kata ni buah apa pula kan? Kita dah lepas 5 kilometer. Macam ni punya orang menyaga duk ada ramai. Ini yang Islam marah ni dia kata. Dan di dalamnya barang lama dan barang busuk. Dan seperti orang yang menjual susu, ataupun kalau kita nak contoh yang tebu dan sebagainya, sama kan, dia lepas bagi tak salah. Bila dia berkehendak banyak, maka dicampur dengan ayam. Hak lagi teruk lagi apa dia, kedai pam minyak, dia pergi buah minyak gas pula tambah lagi. Tengok pukul 1, pukul 2 pagi, pelanggan pun tak mai, tengok tin minyak gas duk potong tepi tu, dia buka tangki, dia duk tuang guduk tuang tu. Atau kereta kita ni jalan dia satu macam, lagu menyawa tak lepas, lagu macam nak kena pergi buat bypass coronary. Kereta tu pun. Pasal apa duk kena minyak gas? Dah untung dah. Janganlah sampai nak untung lebih-lebih. Nampak? Ada hak jahat ni dia buat sampai macam ni. Dan seperti orang yang mau menjual minyak sapi dengan harga yang murah, maka dicampurnya minyak sapi itu dengan lemak. Ini taktik-taktik yang apa hak dia sebut ni ada orang buat. Itu ceritanya. Ataupun seperti orang yang menjual manisan lebah. Jual manisan lebah, maka dicampur dengan manisan tebu ataupun gula merah dan sebagainya. Kan? Leceh, cukup leceh. Dan seperti orang yang jual padi, seperti 100 gantang, maka menjadi 102 gantang. Maka dicampurnya dengan yang sambang-sambangnya. Dia buh padi sambang. Dan seperti orang yang mau jual ayam sakit, lalu dicampurnya ayam sakit itu di dalam ayam segang yang banyak. Maka apabila datang orang nak beli, maka menunjuk dia ayam yang segang. Serta dipatutkan harganya kira-kira diambil orang. Bila mai tunjuk segang-segang ni. Bila jual sakit, tolak hak macam-macam sakit tu ada. Ada dalam ICU dah tu, dia ambil bawa keluar, dia jual mereka kita. Ataupun mau menjual tepung gandum, maka dicampur dengan tepung beras. Ni semua contoh-contoh. Jual pulut udang, jual cucuk badak. Inti nyok tu perah dulu dah. Jual pulut udang, jual cucuk badak, inti nyok tu perah dah. Taklah jadi hampir, tapi dekat-dekat nak hampir dah lah, baru dia buruh jadi inti pulut udang dengan inti cucuk badak ni. Hal lain dah jadi gulai dia makan di rumah dia dah. Kita pun makan pepak-pepak dia berasa lah. Pulut udang apa ni? Inti hampir dia buah dalam tu. Ini semua tak bagus tuan-tuan. Kita nak buat menjaga, kita nak cari untung nak bagi makan anak bini. Itu masalah dia. Untung nak bagi makan anak bini. Nabi SAW menjaga, jual 10 free satu. Bukan kata dalam 10 tu nak kecoh 2 dah. Nabi SAW menjaga, jual 10 free satu. Berkat perniagaan Nabi SAW. Kadang-kadang berkat ni kita tak boleh cerita. Pandai macam mana pun nak habang berkat ni tak reti. Tak reti nak habang. Orang yang dapat keberkatan, dia rasa keberkatan tu. Cerita tak reti. Tengok menjaga apa ni, jual 10 free satu ni boleh untung ke? Tapi berkat, nampak senang. Haduk kecoh jual 10, kecoh 2 ni tak senang. Bahkan susah, sedia-sedia duk susah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata maka semua perbuatan itu tipu daya dan menghelat yang haram. Dia kata. Tajuk baru dia kata bab majaa fi haqqil jiwar. Itu bab yang datang pada menyatakan hak jiran. Ketahuilah saudaraku, jiran itu ialah mereka yang sekampung, sehalaman dengan kita. Dia terang yang tu dulu. Kalau kita duduk rumah taman ni, satu taman tu jiran lah.
jiran kita. Maka siapa tinggal di dalam kampung itu beberapa rumah, maka sekalian orang di dalamnya itu jiran. Kita duduk taman, taman tu jiran lah. Maka hendaklah berbaik-baik sama sekampung dan sama sehalaman itu. Dan janganlah berdatang-datang mudarat. Jangan. Kita dengan sebelah jangan sampai jadi bergaduh tak mau. Jangan buat mudarat. Demikianlah disuruh oleh syarak kita. Sebagaimana datang pada umpama hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Ma zala Jibril yusini bil jar hatta zanantu annahu sayuwarrithu." Diriwayatkan daripada satu isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat dikasihnya. Nama dia Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sentiasalah malaikat Jibril alaihi salam berwasiat kepada aku dan ambil berat kepada jiran. Tu dia. Nabi kata Jibril ni tiap-tiap kali turun, sambil buat turun wahyu, sambil turun ada hal apa, selalu Jibril pesan tentang jiran ni. Turun atas urusan lain, sekali pesan tentang jiran. Turun pasal nak buat turun wahyu, sekali pesan tentang jiran. Sehingga kan Nabi kata, aku sangka bahawasanya jiran itu akan menerima pesaka sebagaimana waris menerima pesaka. Sampai Nabi kata beratnya Jibril tentang jiran ni, seolah-olah macam jiran ni nak macam jadi adik-beradik, macam jadi anak-beranak. Macam kita mati, dia boleh ambil pesaka kita. Macam tu punya Jibril duk pesan tentang jiran ni. Maka dengan sebab selalu pesan dan selalu bagi ingat serta suruh buat baik dan jangan berdatang jahat kepada jiran, maka Nabi ingat seolah-olah jiran ni boleh menerima pesaka daripada dia. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Jiran ada 3 macam seperti tersebut dalam hadis. Yang pertama, jiran yang ada baginya 1 hak. Yang kedua, jiran yang ada 2 hak. Yang ketiga, jiran yang ada 3 hak. Baru ni rancangan Al-Kuliah apa Ketua Polis Kelantan, orang Lostang, orang gurun ni, Datuk Abdul Rahim anak Ustaz Hanafi gurun, Datuk Rahim Hanafi kan, Kangkung orang Kangkung, Datuk Rahim Hanafi, budak Maktab Mahmud, masuk Fakulti Islam UKM, masuk polis, jadi Ketua Polis Kelantan hari ni. Dia pun duk pi forum-forum perdana, dia duk pi apa ni, orang buat majlis-majlis keagamaan ni dia ambil bahagian kan. Maktab Mahmud ni pun dahsyat tu. Dia kalau kutip balik budak-budak lepasan dia yang pergi jadi, dahsyat. Maktab Mahmud ni cukup dahsyat. Anak-anak didik daripada Maktab Mahmud ni ada seorang Dr. Daud Bakar. Tuan-tuan tak kenal dia? Dunia kenal dia. Dr. Daud Bakar. Bapak dia ke bapak tiri dia dulu kata librarian dekat Maktab Mahmud, kalau tak silap saya. Kolej Islam, daripada Maktab Mahmud, Kolej Islam dia pergi Kuwait. Dia balik daripada Kuwait, dia jadi tutor di Universiti Melaya. Masa tu Allah yarham Profesor Ahmad Ibrahim, Profesor Undang-Undang di Universiti Melaya. Profesor Ibrahim cukup syok dekat saudara kita Dr. Daud Bakar ni. Syok kat dia. Ambil dia di bawah skim tutor Universiti Melaya, hantar dia pergi United Kingdom, pergi buat masters dalam undang-undang perbandingan. Dia pergi di UK, United Kingdom, dia buat masters dia tu, musyrif dia, supervisor dia kata upgrade bagi jadi PhD. Cerdik dia lagu tu. Hak duk ada ni kadang-kadang buat PhD kena downgrade jadi masters. Kan? Yang tu dia korang makan kismih. Yang ni saudara kita Dr. Daud ni, budak Lostang ni, dia buat masters dia tu, tahap dia tu mencapai PhD, tambah berapa chapter lagi convert bagi jadi PhD. Balik mai
Profesor Allahyarham Profesor Mat Ibrahim pindah ke UIA, Universiti Islam Antarabangsa. Bawa dia pergi UIA. Tak mau lepas dia. Sebab Profesor Mat Ibrahim dah nampak dah budak ni brilian. Bawa pergi ke UIA. Dia duduk di UIA, duduk pengarah matrikulasi UIA. Muda lagi masa tu, muda lagi pengarah. Naik lagi jadi timbalan naib chancellor akademik Universiti Islam Antarabangsa ni budak Ultak Mahmud ni, Dr. Daud Bakar. Hari ni tuan-tuan, office dia di Kuala Lumpur ada, office dia di Australia ada, office dia di London ada, seminggu ada di sini, seminggu ada di Australia, seminggu ada di London. Dan baru-baru ni dia dilantik menjadi salah seorang ahli jawatan kuasa untuk ekonomi Islam yang dipengurusikan oleh Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Dia seorang wakil daripada Malaysia duduk dalam jawatan kuasa tu. Maktab Mahmud kena panggil orang-orang macam ni balik mai. Kena panggil orang-orang macam ni balik mai bercakap di depan student ada-ada ni. Bagi mereka tengok depan mata mereka, ini lulusan daripada sekolah kita ni boleh jadi sampai macam ni. International, orang kenal dah. Malayan Banking, Maybank, ambil dia jadi komiti syariah di dalam Maybank. Ambil dia boleh mewakili dua. Dia boleh jadi pakar rojok syariah dan dia boleh jadi pakar rojok undang-undang. Pasal apa? Pasal dia berkelulusan dalam bidang agama syariah dan dia juga ada kelulusan dalam bidang undang-undang. Ambil dia, tanya dia seorang boleh selesai dua perkara. Bank sayang dekat dia. Tapi manusia humble, merendah diri. Tuan-tuan pun tak kenal dia. Saya kenal pasal saya sama mengaji dengan dia. Tak menonjol. Bukan satu orang yang mencari nama. Bukan satu, tak ada. Dia ni cukup bagus memang manusia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Saya suka kalau jumpa orang macam ni. Suka tuan-tuan. Dengan keilmuan dia, dengan kerendahan diri dia, dengan wajar dijadikan contoh kepada budak-budak duk mengaji lah ni. Macam mana dulu kerajaan bawa balik mai Syekh Idris Al-Marbawi untuk terima tokoh Ma'al Hijrah tu. Itu contohnya. Bawa balik mai seluruh rakyat Malaysia tengok. Selama ni aku duk mengaji agama, aku duk baca, aku duk rojok kamus Marbawi. Ini orang yang tulis kamus ni. Tengok dia dengan zuhud dia, dengan tawaduk dia, dengan keilmuan tinggi yang ada dekat dia. Tengok perkataan tak terbit di mulut kita. Hati kita ni penuh dengan rasa kagum dekat dia. Macam ni kita kena buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Keluar daripada tajuk kita dah baca ni kan. Tapi benda tu tak rugi kan. Kita dengar benda tu benda yang memberi motivasi kepada kita semua. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita kalau boleh dapat anak yang boleh pergi jadi macam tu tuan-tuan, sujud syukur sampai lebam diri pun tak apa. Terima kasih dekat Tuhan atas anugerah yang Tuhan bagi. Maka ini 3 kategori jiran yang disebut oleh Ketua Polis Kelantan yang bekas Maktab Mahmud tadi ni. Dia kata maka jiran yang ada baginya 3 hak itu ialah jiran Islam lagi mempunyai adik-beradik. So dia ada 3 hak. 1 hak jiran, 1 hak adik-beradik, 1 hak Islam. Dia kata. Jiran yang ada 2 ni apa dia? 1 hak jiran, 1 hak Islam. Bukan adik-beradik. Dan yang jiran yang ketiga apa dia? Jiran yang kapiak. Dia ada hak jiran. Walaupun dia kapiak, tapi hak jiran kita kena jaga dia. Kita kena jaga dia sebagai jiran. Tu peranggan tu tak payah baca. Pasal kita dah habang dah. Cara ringkas tadi ni. Baik, bawah lagi. Masalah jiran sama-sama jiran itu hendaklah berbaik-baik. Sehingga jikalau jiran kapiak sekalipun, pastilah buat baik kepada dia. Kalau dia kapiak sekalipun, sebagai jiran, dia ada hak dia yang kita kena jaga. Dengarlah. Akan datang ini. Dia kata bagaimana sahabat Nabi berbuat baik kepada jirannya. Maka hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Mujahid anna Abdullah ibn Amr zubihat lahu syatun fi ahli. Diriwayatkan daripada satu tabi'i nama dia Mujahid, bahwasanya satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi penulis wahyu nama dia Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Ini yang kita baca di Masjid Sultan Hak baru lepas.
Cerita Abdullah bin Amru bin Al-As, cerita bapa dia Amru bin Al-As. Kan? Yang kata nak mati, duduk tengok dinding, tak mau tengok orang main tengok dia. Anak dia tanya, awak pak pasal apa? Kan? Dia kata, pak terkenang 3 zaman bapa. Zaman pertama bapa benci Nabi ni, kalau masa tu dapat, bapa bunuh Nabi. Kalaulah masa tu bapa mati, habis bapa ahli neraka kan. Hadis kita ini anak dia Abdullah bin Amru bin Al-As. Kata dia telah disembelih orang baginya satu ekor kibash di dalam ahlinya, yakni di dalam rumahnya. Satu hari orang sembelih satu kambing. Dan Abdullah sebelum bersembelih kambing biri-biri itu, dia pesan kepada qadam dia. Bila nak sembelih kambing tu, Abdullah bin Amru bin Al-As pesan kepada qadam dia, apabila sudah sembelih kambing biri-biri itu, bagi hadiah dulu kepada jiran Yahudi kita. Nak sembelih kambing, dia pesan dekat qadam dia, ni lepas sembelih sekejap lagi, apapun pergi bagi dekat jiran sebelah dulu. Padahal jiran sebelah dia Yahudi. Dia kata pergi bagi dekat Yahudi ni dulu, dia kata, pasal dia jiran kita. Dia kata, dan ia pun keluar daripada rumahnya, dia pun keluar pergi atas urusan dia. Falamma jaa qala ahdaitum li jarina al-yahudi, ahdaitum li jarina al-yahudi. Bila dia balik aja, apabila datang dia daripada berjalan dia, maka bertanya dia kepada qadam dia, sudahkah kamu hadiah kepada jiran kita Yahudi ini? Sudahkah kamu hadiah kepada jiran kita Yahudi ini daging kambing biri-biri yang disembelih tadi? Dia balik-balik, hak tu tanya dulu. Nak keluar tadi pun duk pesan yang tu. Makna kata penting lah, bagi dia benda tu penting. Nak keluar pun pesan yang tu, balik pun tanya yang tu dulu. Dia kata, kambing yang sembelih ni bagi tak dekat jiran kita Yahudi ni? 2 kali pula tanya, ni kambing hak sembelih hari tu ni bagi tak dekat jiran kita Yahudi ni? Bila didengar orang akan Abdullah bin Amru bin Al-As, berat sangat dia kepada Yahudi itu. Apa sebabnya? Maka orang tanya kepada dia. Orang pun tengok, apa hal dia ni jaga sangat Yahudi ni? Orang tanya dia, mengapa engkau kata begitu ya Abdullah? Maka Abdullah menjawab, kata dia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma zala Jibril yusini bil jar hatta zanantu annahu sayuwarrithu. Dia baca balik hadis yang kita baca tadi. Kata dia apa dia? Aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sentiasalah Jibril pesan kepada Nabi dengan membuat baik kepada jiran, sehingga kan Nabi sangka seolah-olah jiran itu akan mewarisi pesaka dia. Maka kerana itulah dia kata, aku pesan sangat dekat hampa, suruh bagi dekat jiran ni walaupun dia Yahudi, dia kata. Kata At-Tirmizi, pada bab ini ada riwayat daripada Aisyah dan Ibni Abbas dan Abi Hurairah dan Anas dan Al-Miqdad dan Al-Aswad dan lain-lain lagi. Dan hadis ini hasan lagi gharib. Baik, masalah dia kata, jiran sama jiran itu haram berberi mudarat. Jiran sebelah menyebelah ni jangan duk lawan sakit hang aku. Jikalau seorang itu memunggal, dia tulis di sini bahasa surat punggai. Dia tulis memunggal. Jikalau seorang itu memunggal anjing jirannya, maka ialah menyakitinya. Kalau kita punggai anjing dia, kita menyakiti jiran. Tak boleh. Macam tu sekali tuan-tuan. Macam tu sekali. Itu sebab apa kita jumpa hadis yang kata, dia ada 2 riwayat. Satu riwayat dia kata perempuan pelacur berjalan di tengah padang pasir, dahaga ni bukan kepalang, jumpa satu kawasan telaga, dia turun minum air, lepas tu dia naik jumpa anjing yang juga dahaga duk jilat pasir. Dia jadi kesian, dia turun balik dalam telaga tu, dia guna kasut dia cedok air buat naik, bagi anjing tu minum. Nabi cerita benda ni kepada sahabat ni. Nabi kata apa? Allah menjanjikan keampunan dosa kepada pelacur itu. Itu satu riwayat. Satu riwayat lagi dia tak sebut kata perempuan pelacur, dia sebut satu orang Bani Israel saja. Buat baik kepada anjing pun begitu sekali ganjaran Tuhan bagi. Kan?
Ni. Jadi ni dia kata kalau kita pergi punggai anjing jiran kita, sama macam kita sakiti jiran kita tu. Bermula dalil haram menyakiti jiran itu ialah yang tersebut di dalam As-Sahihain, di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarah. Itu dalam Sahih, dalam As-Sahihain, dalam Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa percaya kepada Allah, Allah berkuasa seksa orang jahat, dan percaya hari kiamat, hari tempat balas kepada orang jahat, maka janganlah menyakiti jiran dengan apa kesakitan dan apa mudarat sekalipun. Kalau betul percaya kata Tuhan ada dan Tuhan akan balas perbuatan kita, jangan buat lebih kurang dengan jiran. Dia kata, jiran yang baik di sisi Allah itu bagaimana? Sesungguhnya ada di dalam hadis menunjukkan jiran yang sebaik-baik jiran di sisi Allah. Maka hadisnya adalah riwayat At-Tirmizi. Kata dia, an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairul ashab indallahi khairuhum li sahibi wa khairul jiran indallah khairuhum li jari. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi, nama dia Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik sahabat di sisi Allah ialah yang sebaik-baik daripada orang bagi sahabatnya meraihkan hak sahabatnya. Sahabat yang paling baik ialah sahabat yang paling baik dengan kita. Dia jaga kita. Kita susah hati, dia susah hati. Kawan macam ni. Itu kawan yang paling baik, dia kata. Yakni banyak buat baik kepada sahabatnya. Dan sebaik-baik jiran di sisi Allah ialah sebaik-baik orang bagi jirannya. Jiran yang baik ialah jiran yang jaga jirannya. Itu jiran yang paling baik. Yakni pada meraihkan hak jirannya. Banyak ia berbuat baik pada jirannya dan kuat dia berbudi bicara dan lurus hatinya. Bermula ini hadis hasan lagi gharib. Jiran itu bagaimana haknya ni, banyak cerita, tak lah nak baca. Cerita jiran ni panjang lah. Dia sampai satu tahap lagi tuan-tuan, ni hadis ni lagi panjang ni. Hadis ni lagi panjang sampai dia kata apa? Dia kata kalau kita ni duduk berjiran, macam nak kena baca juga. Satu, dia kata jiran ni, di antara tanggungjawab dia, dia kata izasta'anak a'antah. Kalau dia minta tolong, kita kena tolong dia. Satu, saya ringkas ya. Wa izastaqradak aqradtah. Kalau dia minta utang, bagi dekat mana boleh dekat dia. Dia minta utang beras ke, dia minta utang duit ke. Ni time anak nak masuk universiti ni. Kebetulan dia time tak ada duit. Dekat mana boleh tolong? Kena tolong, dia kata. Wa izaftaqara utta alaih. Apabila dia berhajat, sedaya upaya tunaikan hajat dia. Wa iza marida uttah. Kalau jiran sakit, ziarahi dia. Duduk sebelah rumah, tak nampak 2 minggu lah. Kok kata nak tanya pun tak tanya, apa pun tak tahu. Orang lain pula mai tanya kita. Mai tanya ni Pak Haji sebelah ni masuk hospital mana? Tanya kita. Kita tak masuk hospital. Duduk dalam rumah, kita kata. 2 minggu dah tak tengok. Kawan tu duduk terjun atas katil hospital tu. Dia abang kat orang nak main ni. Dia kata, duduk ada. Kawan main ni kata, balik dah ke? Balik bilanya dia duduk ada, kata. Panggil, tolong panggil anak dia keluar. Ni ayah hang mana ni orang main ni? Anak ni kata, ayah apa? Ayah 2 minggu dah duduk hospital lah. Sebelah pagar. Tak tahu kata kawan ni duduk hospital 2 minggu dah. Ini Islam tak mau macam ni ya. Wa iza marida uttah. Sakit, kita pergi ziarah dia. Wa iza asabahu khairun hanna'tah. Apabila dia dapat kebaikan, kita jadi orang yang pertama hanna'tah, tahniah dekat dia. Anak kita ambil SPM, anak dia ambil SPM. Anak dia dapat straight A's. Dapat 10 A1. Anak kita dapat 3 ya. Kita pergi dekat dia, suar tangan, tahniah dengan kata anak dapat straight A's. Dia kata boleh lah, alhamdulillah lah, tahniah kata. Dia tanya balik anak saya 3 ya kata.
Ni kita ada anak kita 3, anak dia straight A, kita pergi duduk abang orang lain. Duduk dalam kelas, duduk meniru anak aku tu. Macam mana boleh dapat straight A, anak aku pun 3. Ya Allah. Penyakit tuan-tuan, penyakit. Ada tak ada contoh saya buat ni? Ada tu yang jadi contoh tu. Pasti ada. Baik, dia kata wa iza asabathu musibah azzaita. Nabi kata, kalau jiran ditimpa musibah, azzaita, kita jadi orang mula pi takziah dia. Dengar kata pak dia meninggal, kita pi kat dia. Kata ni dengar kata orang tua, dia kata meninggal semalam, kata Allah takziahlah daripada kami keluarga. Macam tu kena, kita ni kena macam tu. Dia kata wa iza mata ittaba'ta janazatah. Dia kata kalau sekiranya jiran kita mati, ikut jenazah dia. Kan Nabi kata orang yang mengiringi jenazah dapat satu qirat. Orang yang menyembahyangkan jenazah dapat lagi satu qirat. Orang yang mengiringi, menyembahyangkan dan menghadiri pengkebumian dia, dia dapat 3 qirat. Sahabat kata, qirat ni apa ya Rasulullah? Nabi kata, qirat ni pahala dia sebesar Jabal Uhud. Kalau kawan jiran kita meninggal, kita iringi jenazah. Tuan-tuan tengok kalau di Mekah, di Madinah, kalau lepas semayang mayat tu macam mana orang berebut. Berebut ni tuan-tuan. Ada yang duduk belakang tu, dia satu macamnya Superman, dia terbang pi. Atas orang ni, zup, pi pum, nak pi pegang juga sikit tu. Tapi Superman tu bila balik kampung, dia tak iri Superman dah. Jiran sebelah rumah mati pun dia tak pi tolong angkat. Sana aja dia jadi Superman. Yang ni dia kata tak kira siapa, apatah lagi jiran. Tolong angkat 1, sembahyangkan 2, iringi dia sampai pengkebumian semua selesai 3, pahalanya sebesar 3 bukit. Hadis daripada Nabi SAW. Dan Nabi kata apa? Wala tastatil alaihi bil bunyan fatahjaba anhu ar-rih illa bi idnih. Kita duduk berjiran, kalau kita nak buat rumah besar, sekira-kira rumah tu melindungi angin daripada pi rumah dia, minta izin dulu. Abang kata dulu ni, saya minta maaf lah, saya anak ramai, saya nak kena tambah sikit rumah ni, nak minta izin dulu. Oh, dia kata tak apa, buatlah. Walaupun lepas tu dia masuklah rumah dia, kita belagak, nak belagak kat kita tu, nak buat rumah besar, nak ambil abang kat kita. Dia pasal apa dia kata lagu tu? Pasal dia tak main mengaji malam ni. Kalau dia main mengaji malam ni, dia faham. Kata kita minta izin tu pasal agama suruh. Bukan pasal kita nak belagak, pasal kita nak buat rumah besar. Tak, agama suruh. Pergi cakap dulu kat dia, saya nak tambah rumah, nak minta izin ni. Dia kata tak apa, tambahlah. Terima kasih banyak. Tambah rumah. Takut dia menghalang angin daripada pergi rumah dia. Wala tu'zih biqitari rihi qadrik illa an tughrafa lahu minha. Sampai macam tu sekali. Nabi kata apa? Dan janganlah kamu menyakiti jiran kamu dengan bau masakan daripada periuk kamu. Kita masak ni, kalau boleh lah, jangan sampai bau pi rumah dia. Kalau bau pi, ayam percik tu kena pi sekali. Agama suruh macam tu, jenuh tuan-tuan. Kalau boleh, dia kata jangan sampai bau periuk tu, kalau boleh jangan pi ke dia. Buatlah lagu mana pun pasang kipas angin pergi main lah rumah kita ke apa ni, bakar ayam percik ni. Benda cukup bau punya. Kan? Kalau pi, kalau nampak macam dia dapat bau, ataupun dia pula buat ramah pula, ayam percik nampak ni, jiran kita ni pun dia ramah. Kan? Dia pun ramah. Dia lagu main kot tepi pagang tu, Assalamualaikum. Kum tu pula panjang. Dia kap mim tu tak boleh panjang, Assalamualaikum, kan? Tapi jiran ni dia punya mesra dia, Assalamualaikum. Pasang ayam percik ni memang 2 ketui kena pi lah. Datang Waalaikumsalam, kata ayam percik nampak hari ni. Dia kata ada ni peluh tengah percik ni, sekali lagi hantar tak apa. Kata 2 ketui pi lah dengan ayam mata, sekali bagi pi kat dia. Siapa suruh pi duduk masak macam tu? Nabi kata kalau bau daripada periuk kita pi dekat dia, kena bagi kat dia. Kemudian dia kata wa idza ishtaraita fakihah fa ahda lahu fa in lam taf'al fa adkhalaha sirran wa la yakhruju biha waladuk liyughiza biha waladah. Tu dia Nabi kata, kalau kamu beli fakihah, beli buah
beli buah apa-apa awak balik, bagi hadiah sikit kat dia, buah kita awak balik tu. Kalau sekiranya fa'il lam taf'al, kalau kamu tak boleh nak bagi buah yang kamu bawa balik tu, fa'adkhalaha sirran, awak masuk sengak-sengak, jangan bagi nampak. Nabi kata jangan sampai apa, jangan sampai benda tu nampak ke anak dia, yang anak dia bila tengok buah tu, anak dia jadi teliang, kita berdosa. Kalau buah jenis boleh awak sorok, tak bau. Kalau oleh darian, tak sorok macam mana lah kan. Kena bagi cerita dia kena bagi. Islam begitu sekali tuan-tuan, harmoninya Islam ni sampai mana. Itu je dia nak beritahu kat kita macam tu. Islam ni harmoni dia ni sampai tahap tu, sampai tahap apa, dia tak mau bagi orang kecil hati dengan kita ni. Kita orang Islam tak mau ada orang kecil hati dengan kita. Wallahu a'lam. Lepas ni insya-Allah kita masuk bab maja fil ihsan ilal khadam. Itu bab yang datang pada hadis yang menunjukkan suruh buat baik kepada khadam, ataupun dalam bahasa kita mudah faham hari ni, kita kata orang gaji, senang faham. Orang yang main kerja bawah tangan kita, kita disuruh supaya berlaku ihsan, kena ada rasa kesian dekat dia, jangan piduk penaya dia. Tuan-tuan tengok hari ni manusia tak tahu nak jadi apa, tak tahu manusia hari ni kita tak tahu manusia nak jadi apa. Bukan takat dengan orang gaji, anak baru beranak, tuan-tuan, bunuh tu satu, dia bunuh tu dengan cara apa, dengan cara pi padam puntung rokok di badan budak baru beranak. Dahsyat, cukup punya dahsyat. Apa nak jadi kepada manusia hari ni. Dia perlu buat keluar gambar ni dalam internet ni, dah macam-macam dah. Mula-mula buat keluar gambar sekepin-sekepin, lepas itu dia buat keluar gambar statik dengan tulisan-tulisan macam saja. Kita baca pun dah sentuh kita. Ni dia main pula gambar tu juga, tapi dia buat dalam bentuk video, buat masuk nasyid sebagai background music kepada gambar-gambar tu, yang menunjuk kata manusia hari ni lagi teruk pada menatang. Menatang tak buat kat anak dia lagu tu, manusia boleh buat ke anak macam tu. Beranak-beranak buah plastik hitam pergi buang tu pun dah jahat dah, cukup zalim dah. Beranak mai dia buah depan dia isap rokok, dia padam api di badan budak tu dulu. Dia padam api di badan budak tu. Mayat budak ni ditemui dalam keadaan ada 25 kesan padam api rokok di badan ni. Budak baru beranak, dia padam api rokok di badan budak baru beranak. Tuan-tuan, maknanya manusia sudah hilang waras. Dia boleh pergi buat macam tu. Waras dia dah tak ada. Penyelesaian dia apa dia, tuan-tuan? Islam. Penyelesaian dia Islam. Islam bukan sahaja dalam bentuk hari ni kita mai duduk bersila dengan Quran, hadis dibacakan, mengaji, bukan dalam bentuk tu lagi dah. Islam mesti ditegakkan dalam bentuk sebuah kerajaan yang menguatkuasakan undang-undang. Mesti ada satu kerajaan Islam yang menguatkuasakan undang-undang yang boleh menterjemahkan perintah Allah dalam bentuk peraturan. Selagi kita tak ada kuasa tu, lagi tu tak boleh buat apa. Duk harap orang mai mengaji ni, tuan-tuan, Allahu Akbar. Ni ada ni bukan orang jentera saja ni. Orang Perlis ada, orang Kubur Panjang ada, orang daripada Sungai Petani ada, orang. Kalau orang sini saja, tuan-tuan, saya selalu bila pergi sembahyang jemaat di masjid mana-mana lah, saya tengok ke jemaah main sembahyang jemaat ni, hati ni ingat satu benda. Kalau banyak banyak main sembahyang jemaat ni, banyak ni turun main mengaji, cukup lah. Orang perempuan tak payah turun lah. Laki-laki tu, laki-laki hak main sembahyang jemaat tu, kita anggap kata itu ahli qaryah tu, semua main. Kalau semua ni turun main, tuan-tuan, alhamdulillah. Daripada hak main jemaat tu, berapa persen aja yang bila ada pengajian main? Majoriti tak main. Dia memilih untuk tak tahu apa pasal agama pun tak apa. Tak tahu apa pasal agama, tak tahu apa. Dan sampai ke tahap teruk ni, duduk dalam rumah, kiblat ikut mana pun tak tahu.
Ada, tak ramai. Ada. Mak pak mai daripada kampung ke, abang adik mai daripada mana ke, mai rumah dia kata, ni kak, ni kiblat kau nak tahu, dia kalut dah. Dia tak pernah semayang dalam rumah dia. Tanya kak, ni kiblat kau mana ni? Dia kalut dah. Kak, sejadah mana? Lagi sekali kalut. Dia kata, kak baru basuh sejadah. Dia kata, ni anak kak pergi tumpah kopi. Oh, itu kah? Tak apalah. Bagi kem pelekat saya nak ampak buat sejadah. Ni kiblat kau mana? Tak lepas yuk lagi, dia kata. Ingat jawab kata, sejadah kena kopi dah lepas dah. Tak. Tanya pula kiblat kau mana pula. Dia kata, ni hampir semayang di masjid lah, senang dia kata. Tak tahu. Kiblat kau mana tak tahu. Tuan-tuan, ada dalam masyarakat ni. Kerana ada golongan ni lah, maka adanya budak-budak hak beranak-beranak mati, kena cucu api rokok mati ni. Kerana ada golongan ni. Golongan yang dia tak tahu Allah ni apa benda, dia tak tahu Muhammad ni nama Nabi dia tak tahu, tuan-tuan. Dan dia tidak pernah rasa nak ambil tahu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Di sinilah pentingnya kita kena faham, buat sementara kita kena faham apa? Pentingnya mimbar khutbah ni. Pentingnya mimbar khutbah ni. Pasal apa? Pasal mimbar khutbah ni dia bercakap kepada orang yang berminat dan tak berminat, dia kena dengar. Maka khutbah Jumaat ni betul-betul kena jadi khutbah yang bermanfaat kepada orang yang main. Pasal apa? Itulah satu peluang yang ada untuk sampai mesej dakwah kepada dia. Dan khutbah jangan panjang, pendek aja, tapi touch betul-betul kena hati dia. Panel yang menggubal isi kandungan khutbah ni, dia kena perah kepala otak dia betul-betul. Apa nak bercakap hari ni? Hari Jumaat ni apa nak bercakap? Isu dia tak mau banyak, satu aja, tapi satu tu biar sentuh sampai ke hati kecil dia. Kena lagu tu. Tak mau panjang berjela-jela, sikit aja. Tapi dia dengar ni, dia dengar, walaupun dia dengar, dia bukan orang yang ahli pengajian masjid. Tapi bila dia dengar ni, dia naik kereta balik, dia duk ingat lagi, dia sampai di rumah dia duk ingat. Kita mau macam tu. Kalau member khutbah boleh berperanan sampai macam tu, tuan-tuan, insya-Allah peratus orang yang akan mengaji akan bertambah. Akan bertambah. Dia start tu, satu turning point, satu titik yang merubah dia. Dia dengar-dengar dalam khutbah tu, cakok sikit dia. Cakok sikit kata. Tuan-tuan, untuk lebih lanjut lagi, tuan-tuan mai kuliah pengajian kita berapa hari bulan, sebut satu dulu habuan dia mai. InsyaAllah ini yang dikatakan dakwah yang berstrategi. Dia kena ada strategi. Baca kitab ni tak boleh mai kita wanti tawana atau ni. Tak mau, itu tak ada strategi. Nak main ni kena plan lah. Malam ni aku nak mengajar apa, aku nak cakap apa isu yang aku nak masuk malam ni. Kena ada lah. Kita kena macam tu, kena fikir untuk dakwah ni, kita kena fikir. Apa lagi aku boleh buat? Kok mana lagi aku nak buat? Cari jalan, perah sikit otak kita. Main touch isu-isu yang boleh menyentuh orang. InsyaAllah, tuan-tuan. Untuk Islam, bukan untuk apa? Untuk Islam. Kesian, tuan-tuan, kesian kepada orang yang duk berjalan nak pergi terjun gaung. Kalau tidak kita pisau tangan pegang dia, tarik mai, dia akan jatuh gaung. Tolong kepada golongan-golongan ni semua, supaya bertambah orang yang faham Islam. Islam mendapat sokongan ramai, Islam akan memerintah satu hari, insya-Allah. Nah, mudah-mudahan lepas ni kita tengok tajuk Al-Ihsan ilal Khadam, disuruh kita berbuat baik kepada khadam. Kemudian tajuk yang berikutnya lagi berkesan, dia kata bab an-nahyu an darbil khadam wa syatmihim. Bab kita dilarang daripada pukul khadam kita, apatah lagi memaki mereka. Dan dia bawa mai satu hadis bagaimana satu sahabat satu hari sudah hot tempered, sudah jadi marah, dia godam khadam dia. Godam Nabi duduk dah belakang. Apa Nabi buat dekat dia? Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bantu kita dalam usaha kita untuk nak mengajak masyarakat kepada Islam. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu.
اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.